Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Guru 8 nak membentangkan tajuk mengenai tokoh iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay, dalam kumpulan ini terdiri daripada Muhammad Sirajuddin bin Yusri, Muhammad Faizuddin bin Muhammad Kamal dan Amirul Hakim bin Abdul Hadi. Okay, yang pertama, seperti yang kita kenal, Sultan Muhammad Al-Fatih ini lahir pada 29 Mac 1432 Masihi. Beliau dilahirkan di Indianapolis. Beliau mendapat gelaran Muhammad Al-Fatih kerana tindakan yang beliau buat untuk menyelamatkan kota Konstantinopel. Selain itu, beliau juga mangkat pada 3 Mei 1481. Okay, apa yang menarik tentang baginda ialah baginda menaiki tahta seawal umur 19 untuk menggantikan tempat ayahandanya iaitu Sultan Murad II. Okay. Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai pelbagai kepribadian. Contohnya beliau amat bertawaduk, amat berani, penyayang, bijaksana dalam pemerintahan dan pakar dalam pelbagai strategi peperangan maupun dalam strategi pemerintahan. Okey. Antara usaha yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membebaskan Konstantinopel ada 4. Yang pertama, persiapan perang kedua belah pihak. Yang kedua, penggunaan Midfar Sultani, iaitu meriam raksasa penggetar Konstantinopel. Yang ketiga, awal pengepungan, dan yang terakhir, pembebasan kota Konstantinopel. Okay, yang pertama, persiapan perang kedua belah pihak. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan impian ini, Sultan Muhammad Al-Fatih terlebih dahulu mengumumkan pengumuman perang terhadap Konstantinopel. Kemudian pemimpin ketujuh Daulah Uthmaniyah ini datang mengepung benteng Konstantinopel bersama 250,000 pasukannya. Setelah mengepung selama 3 hari, Sultan Al-Fatih kemudian menarik kembali pasukannya pulang. Selepas itu, namun tujuan utama Sultan Muhammad Al-Fatih mengadakan pengepungan ini bukan untuk menghancurkan tembok Konstantinopel, tetapi lebih ditujukan untuk mengenal lebih jauh ketahanan benteng Konstantinopel dari jauh dekat, bagaimana struktur militer dan menara-menara pertahanan yang mengitari benteng tersebut. Penguasa Konstantinopel iaitu Konstantin VIII memerintahkan tenteranya untuk menangkap setiap orang Turki yang ada di kotanya sebagai balasan atas penyataan perang Sultan Al-Fatih. Selepas itu, para penguasa Konstantinopel mengirim utusan ke Eropah untuk meminta bantuan daripada sekutu-sekutu mereka yang ada di sana, seperti Wallachia, Serbia dan Hungary. Kemudian para sekutu di Eropah pun menjawab permintaan rakan-rakan mereka di Konstantinopel dengan mengirimkan beberapa kapal yang berisi bala tentera untuk membantu mereka. Kemudian pemerintah Konstantinopel mengarahkan tenteranya supaya meletakkan rantai besi di daerah teluk. Rantai besi ini akan ditarik ke permukaan air jika ada kapal yang hendak masuk tanpa izin mereka. Okey, yang seterusnya, Midfar Sultani, iaitu meriam raksasa penggetar. Seorang ahli pembuat meriam dari Konstantinopel menawarkan jasa keahliannya membuat meriam tersebut kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana sebelumnya lelaki ini bekerja untuk Konstantinopel. Namun kerana pemerintah Konstantinopel tidak membayar upah yang dijanjikan kepadanya, ia berakhir membelot dan menawarkan jasanya kepada Sultan Al-Fatih untuk membina meriam. Selang 3 bulan kemudian, ahli pembuat meriam ini berjaya menyelesaikan penggarapan sejumlah meriam untuk memperkuat pasukan Sultan Al-Fatih. Di antaranya terdapat sebuah meriam raksasa yang belum pernah dibuat di muka bumi ini. Beratnya sekitar 700 tan. Peluru meriamnya juga memiliki ukuran yang sangat besar. Diperlukan 100 ekor kerbau ditambah 100 orang lelaki yang kuat untuk menarik atau memindahkan meriam ini dari satu tempat ke tempat lain. Meriam ini akhirnya dinamakan dengan nama Midfar Sultani iaitu meriam sang sultan. Okey, seterusnya yang ketiga ialah awal pengepungan.
Yang pertama ialah setelah proses persiapan yang teliti, akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada bulan April 1453 Masihi bersama dengan 250 orang tenteranya. Kemudian, Sultan Al-Fatih menyusun strategi perang untuk menggempur tembok Konstantinopel. Setiap penjuru Konstantinopel dikepung oleh tentera Sultan Al-Fatih dan bersedia untuk melakukan serangan. Selain itu, Sultan Al-Fatih mengarahkan 300 buah kapal mengepung Konstantinopel dari arah laut bagi menyekat kemasukan dan bantuan tentera dari arah laut Romanos dan menghancurkan rantai besi yang diletakkan oleh tentera Konstantinopel di Teluk. Setelah itu, semua tentera mengambil posisi masing-masing dan Sultan Al-Fatih menghantar surat kepada pemerintah Konstantinopel agar menyerahkan kota tersebut secara baik-baik kepada kaum muslimin. Jika hal itu dilakukan, Sultan berjanji untuk melayani masyarakat Konstantinopel dengan baik dan menjamin keselamatan jiwa, harta dan kebebasan agama mereka. Namun, tawaran Sultan Al-Fatih ditolak mentah-mentah oleh pemimpin Konstantinopel. Ini kerana mereka berasa yakin dengan ketahanan benteng dan tentera mereka yang mahir berperang. Yang terakhir sekali ialah pembebasan Konstantinopel. Baginda membawa batalion para ulama dan pakar motivasi ke medan perang bagi membakar jihad tenteranya. Seterusnya, baginda mengarahkan azan dilaungkan dan solat berjemaah disempurnakan. Tentera Byzantine begitu gementar melihat kira-kira 250 orang ribu tentera Islam bersolat di belakang pemimpin mereka dan suara takbir yang memecah kesunyian alam. Kota Konstantinopel mula diserang dan dihujani oleh peluru daripada meriam raksasa, namun hanya merosakkan sebahagian daripada dinding kota luar tersebut. Kemudian, baginda memerintahkan tenteranya untuk menggunakan menara bergerak yang mempunyai ketinggian lebih tinggi daripada Konstantinopel serta boleh memuatkan ratusan tentera Islam di dalamnya. Namun, tentera Byzantine berjaya memusnahkan menara tersebut. Tentera laut Byzantine mendapat bantuan daripada Vatikan dan Eropah yang menghantar sebanyak 5 buah armada. Maharaja Byzantine cuba memperdaya Sultan Al-Fatih dengan pelbagai tawaran, hadiah dan rasuah bagi menyelamatkan kedudukannya, tetapi ditolak dengan tegas oleh baginda. Kemudian Sultan Al-Fatih menggunakan satu kaedah yang luar biasa apabila baginda dan tenteranya membawa kapal-kapal perang melalui jalan darat di atas gunung sebelum meluncurkannya ke Teluk Golden Horn. Kapal-kapal Byzantine kemudiannya habis terbakar kerana dibedil oleh meriam tentera Islam dan sistem pemerintahan Byzantine menjadi semakin lemah. Tentera Islam diberikan motivasi dan diterapkan semangat jihad oleh para ulama untuk mengingatkan agar sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Strategi seterusnya ialah tentera Islam berusaha memanjat dinding kubu kota menggunakan tangga dan cuba merobohkannya dengan lastik yang besar, namun strategi tersebut berjaya dipatahkan. Ramai tentera Islam telah mati syahid. Pengepungan selama 53 hari tanpa sebarang tanda-tanda akan berakhir dengan kejayaan yang telah menghilangkan keyakinan dalam kalangan sebahagian tentera Islam. Sultan Al-Fatih menyampaikan pidato untuk menaikkan kembali semangat para mujahid Islam. Tindakan tersebut ternyata dapat menaikkan kembali semangat tentera Islam. Mereka melakukan takbir dan mengisi ruang angkasa Konstantinopel dan memberikan kesan serangan psikologi kepada pihak musuh. Ketika kekalutan di kota Konstantinopel belum reda, pihak musuh pula telah mendapat tahu bahawa tentera Islam telah mengeruk lubang terowong untuk memasuki kota tersebut. Pada 29 Mei 1453 Masihi, baginda bersama tenteranya yang hebat berjaya menawan Konstantinopel. 11 hal yang patut kita teladani daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama ialah menguasai banyak bahasa. Dalam bukunya, Ahli Muhammad Ash-Shalabi menulis Sultan Muhammad Al-Fatih sedikitnya menguasai 3 bahasa Islam dengan sangat baik, iaitu bahasa Arab, Persia dan Turki. Selain Ash-Shalabi, Ramzi Al-Mushawi dalam bukunya juga menyebutkan Sultan Muhammad Al-Fatih menguasai bahasa Yunani dan 6 bahasa lain ketika berusia 21 tahun. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada usia itu pula Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua ialah mempelajari banyak ilmu. Al-Shalabi menulis dalam bukunya bahawa sejak kecil Muhammad Al-Fatih telah belajar Al-Quran,
hadis, fiqh dan ilmu moden lainnya seperti ilmu berhitung, ilmu falak, sejarah serta pendidikan kemiliteran secara teori maupun praktis. Yang ketiga ialah fleksibel, inovatif dan penuh kejutan. Felix Xiao telah dalam bukunya menceritakan Al-Fatih memiliki mata pelajaran favorit iaitu sejarah. Felix menulis sejarah adalah salah satu cabang ilmu yang sangat dikuasai oleh pemimpin besar dunia Islam tersebut. Yang keempat pula ialah mengambil pelajaran dari sejarah tokoh lain. Xiao menjelaskan, dengan mendalami peristiwa sejarah, seseorang boleh mengambil pengalaman dan pemikiran tokoh yang dibacanya tanpa harus hidup satu zaman dengannya. Hal itulah yang dilakukan oleh Al-Fatih. Xiao menyatakan Al-Fatih tidak menjadikan sejarah sebagai masa lalu yang hanya berfungsi sebagai nostalgia dan romantisme tanpa arah. Namun Al-Fatih mengambil pelajaran dari sejarah sebagai perhitungan dan perencanaan untuk menentukan keputusan di masa hadapan. Baiklah, seterusnya yang kelima, Felix Xiao telah mengatakan sesuatu pesangan ringkas kepada para umum bahawa saya menyampaikan Rasulullah pernah bersabda akan dibebaskan Konstantinopel dan sebaik-baik pemimpin adalah dia. Dan ini merupakan sebuah indikasi yang baik. Untuk meraih janji Rasulullah itu, tutur Xiao, Sang Sultan Muhammad Al-Fatih sentiasa melatih dirinya dengan karakter kesatria dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak beribadah. Ini membuktikan bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih cuba untuk menunaikan segala deskripsi yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Okey, seterusnya untuk yang keenam, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang yang bekerja keras. Felix Xiao pernah mengatakan karakter rajin beribadah yang ada pada diri Sang Sultan juga ditunjang dengan karakter bekerja kerasnya. Dan Felix Xiao pernah berkata, kerana itu tidak heran beliau mendapatkan gelar Fatih atau Sang Pembebas ketika beliau baru berusia 21 tahun. Ini kerana prestasi beliau memang tak mengenal umurnya. Saya berkata hasil takkan pernah mengkhianati kerja keras, dan inilah yang ada pada Sultan Mehmed. Ia adalah kulminasi kerja keras para pendahulu dan ulama yang istimewa. Ini membuktikan bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih bekerja keras tanpa mengira pangkat dan pekerjaannya. Okay, yang terakhir daripada saya, yang ke-8 merupakan kepribadian cerdas. Okay. Kecerdasan Muhammad Al-Fatih ini terlihat jelas daripada pemikirannya yang cemerlang dan keupayaannya untuk membebaskan kota Konstantinopel. Ini dibuktikan dengan Al-Fatih memindahkan kapal-kapal dari pangkalannya di Baskatasi ke Tanduk Emas dengan cara menariknya melalui jalan darat yang ada di antara dua pelabuhan sebagai usaha menjauhkan kapal-kapal itu daripada Galata kerana dikuatiri mendapat serangan daripada pasukan Genova. Okey, jalan darat yang dilaluinya bukanlah tanah yang datar, namun berupa berbukitan. Melihat kondisi demikian, Al-Fatih berusaha meratakan tanah hanya dalam hitungan jam. Ia kemudian juga mendatangkan papan dari kayu yang diberi minyak dan lemak. Setelah itu, papan-papan tadi ia diletakkan di atas tanah yang sudah rata, yang memungkinkan kapal-kapal pasukannya mudah untuk ditarik dan berjalan. Taktik sebegini merupakan pemikiran yang sangat cemerlang pada masa itu. Kecepatan berfikir dan kecepatan beraksi Sultan Muhammad Al-Fatih memang patut diteladani. Seterusnya, kepribadian yang patut diteladani ialah pemimpin yang adil. Dalam buku Asy-Syalabi menulis, Al-Fatih telah berinteraksi dengan ahli kitab sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pada mereka hak-hak beragama. Sebaliknya, Al-Fatih justru menghormati para pemimpin agama lain dan berbuat baik kepada mereka. Slogan yang pernah Al-Fatih katakan adalah keadilan sebagai pondasi kekuasaan. Yang seterusnya ialah memiliki keteguhan hati dan keyakinan. Al-Munyawi mengisahkan dalam bukunya, ketika Konstantinopel menolak untuk menyerahkan kota, Al-Fatih bersiteguh, "Baiklah, tidak lama lagi aku akan mempunyai singgasana di Konstantinopel atau aku akan mempunyai kuburan di sana." Senada dengan Al-Munyawi, Felix Xiao pun bercerita melalui pesan singkat kepada
kumparan karakter kesatria yang paling menonjol dari Al-Fatih adalah keyakinannya pada bisyarah, iaitu nubuah Rasulullah, hingga dia melakukan lebih dari yang lain, hingga hasilnya pun lebih dari yang lain. Yang terakhir ialah bersikap tawakal. Dalam buku Syiar menulis, Syekh Samsuddin dan Ahmad Al-Qurani sebagai guru Al-Fatih selalu mengingatkan kepada muridnya bahawa tawakal atau berserah kepada Allah adalah modal utama seorang pemimpin. Mereka mengajarkan semua kemenangan adalah datang daripada Allah, bukan dari selain itu. Di samping itu, Al-Fatih juga diajarkan untuk tidak berbangga dan berpuas diri. Berbekal pengajaran daripada para gurunya, Al-Fatih kemudian menanamkan sikap tawaduk atau rendah diri atas semua pencapaian dan mempelajari kekalahan sebagai tanda kurangnya ketaatan dan usaha. Kesimpulan yang kita dapat daripada topik ini ialah Sultan Fatih telah membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Kota Konstantinopel telah ditukar namanya kepada Istanbul yang kemudiannya dijadikan sebagai ibnu kota pemerintahan Khalifah Utsmaniyah. Selain itu, gereja Saint Sophie telah ditukar menjadi Masjid Hagia Sophia. Sekian itu daripada kumpulan kami.